Kita mulakan dulu dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. So pagi ni kita akan lihat terlebih dahulu, okey, kalau kamu buka buku teks yang baru kamu terima semalam tu, okey. Yang pertama sekali kita akan lihat, kamu buka dulu muka surat yang rumus. Okey. Jom kita lihat yang rumus terlebih dahulu untuk pagi ni. Okey, so dalam buku teks kita di depan tu muka surat 4, 5, 6, 7. Muka surat 7. Okey, muka surat 7 tu ada rumus. So ini adalah rumus-rumus yang akan kita guna pakai sepanjang kita belajar pada tahun ini. Dia dah pecahkan mengikut bab. Okey, untuk bab 1 sukatan membulat. Okey, ada 3 rumus. Bab 2 pembezaan, bab 3 pengamiran, bab 4 pilihatur dan gabungan, bab 5 taburan kebarangkalian. Okey, dan bab 6 adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ni dia banyak sikit. Sebab rumus-rumus tersebut adalah rumus yang memang akan diberi dalam SPM. Okey, rumus-rumus tersebut tidak perlu tidak perlu dihafal lah. Okey. So untuk sukatan membulat yang kita akan lihat pada pagi ini, okay. Kalau kamu perhatikan kita ada yang pertama. Okey, kat sini ada panjang lengkuk. Yang kedua kita ada luas sektor. Dan yang ketiga kita ada rumus Heron. Okey, ni ada 1, 2, 3 rumus tersebut. So rumus-rumus ini adalah rumus yang kita kena kuasai dan kita kena faham macam mana cara penggunaannya. Basically untuk sukatan membulat, bila kata nama pun bulat kan, maknanya kita akan bekerja dengan bulatan. Okey. Ni kita akan bermain dengan bulatan. So daripada sini, okey, berhubung dengan bulatan ini, okey, secara tidak langsungnya, okey, kamu akan ada contohlah macam pizza gitu kan. Okey, so macam pizza, okey, akan ada titik bulatan kat tengah-tengah. Lepas tu kita akan ada satu sudut kecil. So sudut kecil ini adalah apa yang kita namakan sebagai, okey, so ini sudut. Okey. So kebiasaannya sudut ini kita kira dalam nilai darjah. Okey, so kita kira dalam nilai darjah. Contohnya sini katakan. Okey, so katakan kita ada, okey, so katalah sini kita ada 30 darjah. Okey. Bezanya kalau dalam matematik biasanya kita akan menggunakan darjah. Tapi apabila kita berpindah kepada matematik tambahan, kita akan gunakan nilai radian. Okey. So itu yang kita akan lihat pada pagi ni dalam bab yang pertama ni, okey, iaitu radian. Okey. So macam mana kita nak menukar 30 darjah kepada nilai dalam bentuk radian? Ada 2 cara. Satu adalah menerusi rumus. Yang kedua adalah dengan menggunakan kalkulator. Okey, dua-dua jenis kalkulator model 570 sama ada MS ataupun model ES, dua-dua boleh guna untuk kita buat kita punya calculation, menukar daripada darjah kepada radian. Okey, dua-dua boleh guna, tidak ada masalah. Dan untuk pengiraan, dalam kita punya pengiraan SPM sekalipun, okey, melainkan apabila dia minta. Okey, kalau kata dia suruh guna rumus, maka wajib kita guna rumus. Tapi kalau kata dia tidak menyatakan sama ada guna rumus ataupun bebas, boleh guna kalkulator, maka yang lebih baik kita guna je kalkulator sebab kita boleh menjimatkan masa. Okey, so nanti cikgu akan tunjuk macam mana cara nak menggunakan kalkulator ni dengan betul. Okey, so kita pergi kepada bab yang pertama dulu iaitu sukatan membulat. Okey, macam yang cikgu bagi tahu tadi.
Sebut kata bulatan, sukatan membulat maknanya adalah kita nak melihat kepada macam sukat. Sukat ni maksudnya ukur lah. Kan? Ukur. Okey, ataupun kita nak menilai sesuatu. Okey. Dia punya darjah, sudut dan sebagainya. Okey. Dan membulat tu maksudnya rujuk pada bulatan. Okey. Saya menulis jadi saya ingat. Saya kena ingatkan sikit saya punya ni. Okey. So kita tengok pada muka surat yang kedua, tak ada apa-apa lagi. Surat yang ketiga. Okey. So ini yang pertama untuk radian. Okey, saya tengok kat sini dia kata kita ada satu bulatan. Okey, so ada ni papan dat ni, ada satu bulatan dan ada kita punya apa nama ni? Okey, ni kita punya apa yang kita panggil ni sebagai sektor. Yang kecil ni kita panggil dia sebagai sektor. So sektor ini, okey, pada bahagian sini, okey, darjah dia ni, sudut dia, sudut bagi satu sektor ni, okey, kita namakan dia sebagai radian. So basically sudut dalam bentuk darjah juga merujuk kepada sudut dalam ukuran radian. Okey. So saya rasa tak ada masalah. Yang ni kita boleh faham. Cuma kita nak lihat dengan lebih lanjut. Okey, so kita pergi kepada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat yang keempat. Okey. Dalam muka surat yang berikutnya ni, okey, ni satu ukuran radian. Okey ni satu radian merujuk kepada satu bahagian sudut ini. Okey, dan begitulah seterusnya. Jika panjang lengkup AB, okey, dia jadi kalau 2 jari maka dia akan jadi 2 radian. 3 jari dia jadi 3 radian. 4 jari lain sudah kan. Okey, so kalau pi jari maka kita akan dapat pi radian. Dan kalau 2 pi jari maka kita akan dapat 2 pi radian. Okey. So yang atas tu dia punya penerangan panjang lebar. Okey, cuma yang kita nak lihat dengan lebih lanjut untuk lebih mudah faham adalah kita nak lihat pada kita punya penggunaan ini. Okey, so yang ini yang kita kena faham betul-betul. 2 pi. Okey, so 2 pi radian adalah bersamaan dengan 360 darjah. So nilai 2 pi adalah bersamaan dengan 360 darjah. Okey, manakala kalau 1 pi, okey, so pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey. So 360 darjah ni adalah satu bulatan lengkap. Satu bulatan lengkap. So kalau 180 maknanya kita akan dapat semi bulatan. Okey, so kita akan dapat semi bulatan. Okey. So ukuran dia adalah macam ni. Kita boleh pecahkan dia. Okey. So separuh ni adalah pi. Separuh lagi adalah pi. So kalau tambah dua tu kita akan dapat 2 pi lah. Jadi cara untuk kita mengira. Okey, cara untuk kita mengira formula dia. Okey. So nilai pi saya rasa kamu semua dah tahu kan. Okey, nilai pi adalah sama dengan 3.142. Okey. Ataupun kalau dalam kalkulator kita boleh terus gunakan nilai pi yang dalam kalkulator. Okey, kemudian bagaimana kita nak menukar daripada radian kepada nilai darjah? Okey. So contoh kita tengok contoh dia kata sini kan. Contoh yang dia bagi 1 radian adalah sama dengan darjah 180 darjah bahagi dengan pi, so kita akan dapat approximately 57.29 darjah. Approximately tu maksudnya adalah dia menghampiri. Dia bukan nilai yang tepat. Dia hanya menghampiri 57.29 darjah, sama ada lebih atau kurang. Okey. So dia berada sekitar tu. Sebab itu kalau kamu tengok simbol ni, dia tak pakai simbol sama dengan, tapi dia pakai simbol ombak. Okey, simbol ombak ni merujuk kepada approximately ataupun yang menghampiri. Okey, berada di dalam lingkungan tersebut. Okey. Dan 1 darjah, bila nak tukar pula kita akan dapat pi bahagi dengan 180 darjah.
So, untuk formula ni, okey, contoh 1 radian sama dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Okey, dan kalau 1 darjah sama dengan pi bahagi dengan 180 darjah. Okey, so kita akan dapat terbalik macam ni lah. Dan nilai radian biasanya memang kita akan dapat dalam nilai yang kecil, iaitu 0 point dalam bentuk perpuluhan dan sebagainya. Okey, tengok dengan lebih lanjut. Okey, tengok contoh yang dia bagi. Okey, kita gunakan contoh yang dia bagi. Katalah, okey, di sini dia kata kita ada 2/5 pi radian. So macam mana nak tukar kepada darjah? Okey, kita tahu 1 pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah. So 2/5 pi radian. So 2/5 pi darab dengan 180 bahagi dengan pi. Ni 180 darjah bahagi dengan pi. Okey, ada soalan? 5. 2/5 pi. So jadi kat sini kita akan dapat. Okey, so kat sini kita akan dapat 2/5 pi darab dengan 180 darjah per dengan pi. Jadi kita tahu kan, kalau ni pi kat atas satu, kat bawah satu, so kita boleh potong. So 2/5 darab dengan 180. 2 darab 180 dapat 360 darjah. 360 bahagi dengan 5, so kita dapat 72 darjah. 32. So maksudnya kat sini, nilai 2/5 pi radian adalah bersamaan dengan 72 darjah. Okey, kita tengok pula. Kalau daripada radian nak tukar kepada darjah. Okey, sesama juga. Kita akan gunakan konsep ini. 1 radian bersamaan dengan pi per 180. So, kita tahu bahawa pi radian adalah sama dengan 180 darjah. So, kalau 2.25 radian, maksudnya 180 darjah bahagi dengan pi darab dengan 2.25 darjah. 2.25 radian. Sorry, silap. Okey, 2.25 radian. So, ini tekan kalkulator je lah kan. 180 darab dengan 2.25 bahagi dengan 3.142. 3.142 tu adalah nilai bagi apa nama ni? Nilai bagi pi. Okey, so kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan 128.8987. Okey, tapi kalau kamu tengok dekat sini kan, kalau kita tengok dekat dalam kita punya buku teks, dia gunakan dekat sini ada darjah. Lepas tu ada 54 dan ada simbol kecil kat atas tu. Yang ini kita panggil apa ni? Ni, apa nama dia ni? Ada siapa-siapa tahu? Okey, ada siapa-siapa tahu? Darjah sumber. Tak pasti. Okey. So, 128 darjah, cara sebutan dia 128 darjah 54 minit. Okey, yang mana 54 minit tu kalau kita ada daripada kalkulator kan. Okey, daripada kita punya kalkulator, kita boleh tukarkan dia 128.898796 kan. Okey, kat situ kamu pergi pada kalkulator kamu, kamu tengok dekat kalkulator yang di atas nombor 8, atas tu ada ENG, atas tu ada simbol bulat, lepas tu ada koma-koma-koma tu kan. Okey. So tekan situ. Apa cikgu? Atas 8, atas nombor 8 ada ENG. Atas ENG tu ada bulat, lepas tu ada koma-koma-koma. Kamu tekan dekat situ. Nanti dia akan keluar 128
Okey, so dia akan keluar 128 darjah. Lepas tu dia akan keluar 53. Okey, 53 minit. Dan belakang tu kita ada 55.56. 55.65. Okey, yang ini kita panggil saat. Okey. Kalau sini tengok 54. Kenapa kat sini dia bundarkan menjadi 54? Sebab sini 55 saat kita tambah 1. Okey, so sini kita tambah 1. So bila tambah 1 dia jadi 128 darjah 54 minit. Okey, boleh tangkap. Boleh. Okey. So nanti masa kita ada lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu kita rehat sekejap. Lepas tu nanti cikgu akan bagi link baru sebab ada limit masa kan. Okey. So tadi contoh yang kita dah lihat pada contoh yang pertama tadi iaitu berkaitan dengan macam mana kita nak menukar daripada radian kepada darjah dan daripada darjah kepada radian. Okey, seterusnya kita pindah kepada yang berikutnya. Okey, kamu boleh tengok pada contoh yang kedua. Okey, ni sama juga. Contoh yang kedua dia bagi pada kita ni macam mana nak tukarkan 40 darjah dan 150 darjah kepada radian dalam sebutan pi dan tukarkan 110 darjah 30 minit dan 320 darjah kepada radian. Okey, so kaedahnya adalah kaedah yang sama. Okey, so kita tahu konsep dia adalah 180 darjah bersamaan dengan pi radian. So, untuk yang pertama, katalah kita ada 40 darjah. Nak tukar kepada radian maksudnya 40 darjah darab dengan pi per dengan 180. Okey, sini adalah radian. Okey, so 40 darjah darab dengan pi bahagi dengan 180, maka kita tekan kalkulator, kita akan dapat 40 darab pi iaitu 3.142 bahagi dengan 180. So kita akan dapat 0.69. Okey. 0.698222 kan? Okey. Kosong point, sekejap lagi tulis. 0.698222. Okey, belakang tu kena tulis radian. Okey, menunjukkan bahawa kita sekarang ni berada dalam nilai radian. Tapi apabila kamu perhatikan kat sini, dia menggunakan perpuluhan. Pun lebih elok sebenarnya. Lebih baik kita gunakan perpuluhan. Macam mana kita dapat yang perpuluhan ni? Caranya adalah menerusi. Okey, dia buat 40 darab dengan pi jadi 40 pi. Bahagi dengan 180. Jadi 40 bahagi 180 dapat 2 pi per 180 Pak. 2 per 9 pi radian. Okey, so itu yang kita dapat. Ini adalah kalau untuk nilai, sebenarnya nilai yang lebih tepat adalah dalam bentuk pecahan. Tapi kalau kata diminta dalam bentuk perpuluhan, so kita kena bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey, untuk jawapan radian adalah lebih baik kita kekalkan nilai pi. Maknanya nilai pi ni biar ada dalam simbol pi. Kita tak payah tukar kepada 3.142. Okey, kita tahu kan pi adalah sama 3.142. So yang ini kita tak perlu tukar. Melainkan kalau dia minta jawapan dalam bentuk pecahan macam ni. So kalau dia tak minta, kita kekalkan sahaja dalam bentuk pi. Okey, itu adalah lebih baik. Okey, so yang pertama. Yang kedua pun sama juga. Contoh dia bagi kan 150. So sama juga 150 bahagi 180 darjah. So kita akan dapat 5/6 pi. Okey, sama saja dengan yang di atas. Boleh faham kan? Mudah kan? Okey, kemudian yang berikutnya yang di sebelah dia ni. Okey, formula yang sama. Okey, 180 darjah adalah sama dengan pi radian. So, daripada sini kita akan dapat 110 darjah 30 minit. Okey, 110 darjah 30 minit. Macam mana cara nak tekan? Kamu tekan 110 darjah. Okey, tekan yang simbol ada bulat lepas tu ada koma tu. Okey.
Lepas tu tekan 30 minit, sama juga tekan koma tu sekali lagi. Nanti dekat kalkulator kamu dia akan keluar 110. Lepas tu ada simbol darjah, 30 pun ada simbol bulat juga. So kamu tekan je itu. Nanti kalau kamu tekan tu, kamu tekan sama dengan, dia akan keluar dekat kamu punya paparan kalkulator tu, 110 darjah, 30 minit. Okey, dalam simbol yang betul. Okey, dan belakang tu akan jadi kosong saat. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 180, maka kita akan dapat kosong darjah 36 minit 50 saat kan. Kemudian darab dengan 3 poin, oh silap. Okey, betul lah. 110. Okey, 110 darjah 30 minit bahagi 180 darjah darab dengan nilai pi iaitu 3.142. So kita akan dapat jawapan dia adalah 1.9. Okey, 1.929. Ambil sehingga 3 atau 4 titik perpuluhan sahaja. Jangan lebih 3 atau 4 sahaja. Okey. Macam untuk kes yang darjah ni, kita ambil sehingga 3 titik perpuluhan pun sudah memandai. Okey, kecuali topik kebarangkalian yang itu kena ambil sehingga 4 titik perpuluhan. Okey, yang ketiga tukar 320 darjah kepada radian pun sama juga konsepnya. Okey, yang ini kalau kita terus tukar kepada radian maka kita akan dapat ni lah. 320 darjah bahagi dengan 180. Okey, so darab dengan pi. So kalau contoh kalau kita tak tukar dia ke dalam nilai pi, 320 bahagi 180, kita akan dapat 16/9. Okey. Kalau kita kekalkan nilai pi, so kita akan dapat 16/9 pi radian. Okey. So sama juga kan? Okey. So setakat ni ada apa-apa soalan? Dapat lah. Tekan salah. Boleh? Ada soalan? Sekejap. Ya. Saya tak dapat jawapan tadi. Boleh tak ulang balik yang cara dia? Yang mana satu? Yang mana? Yang B ke? Oh. Okey. Kalau yang B tu 110, tekan yang simbol minit tu. Yang atas 8 ada ENG tu kan? Atas tu. Yang mana satu tak dapat? Yang 110.30 tu. Okey, yang 110.30 macam ni. Kamu tekan 110. Okey, tekan 110. Lepas tu tekan simbol darjah. Simbol darjah. Mana? Simbol darjah. Atas ni kan, nombor 8. Atas nombor 8 ada ENG. Atas ENG ada simbol darjah. Kosong, ada simbol darjah, lepas tu ada koma-koma-koma tu kan. Okey, tekan tu, keluar 110 darjah. Tekan 30, tekan sekali lagi. Okey. So kamu akan dapat, lepas tu darab dengan nilai pi iaitu 3.142 bahagi dengan 180. So kita akan dapat 1.55. Okey. Okey, dia keluar 1 darjah 55 tu kan. Okey, kamu tekan yang simbol darjah tu. Simbol yang bulat koma-koma-koma tu. Tekan situ dia akan keluar dalam bentuk perpuluhan. 1.9288. Ya betul. Okey, so itu dia punya jawapan. Okey. Okey, baik. So kita berhenti rehat sekejap. Okey, untuk itu sementara rehat tu guna kamu buat latihan kendiri 1.1 soalan 1. Okey, soalan 1A dan 1C. Okey, 1A, 1C. Okey, dan kemudian soalan 2B dan 2D. Okey, kita cikgu bagi masa lebih kurang dalam